mak lagi satu, mak muda ataupun mak tua. Ataupun mak nombor 2, mak nombor 3, mak nombor 4. Tapi bapak tu bapak kita lah. Bapak sama tapi mak lain, tu adik-beradik sebapak. Adik-beradik seibu pula, adik-beradik seibu ialah kita dapat mak kita lahirkan anak lagi, mak kita lahirkan lagi, jadi dapat adik. Cuma adik tu dapat bukan melalui bapak kita, tapi mungkin faktor kematian atau perceraian, mak kita kahwin lain dengan bapak baru tu, dapat pula adik. Hak tu ialah adik-beradik seibu, pasal keluar daripada perut ibu yang sama. Semua tu adalah hukum akhwat. Innama la hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Quran sebut akhawat, maksudnya akhawat yang syaqiqatan au li abin au li ummin. Cuma orang Melayu kita seibu sebapak yang ramainya itulah, tapi yang seibu sebapak tak ramai. Pasal orang Melayu kita bukan saja Melayu, bahkan umumnya manusia ni dia allergic, fobia sikit dengan madu-madu ni, sikit pasal itu. Walaupun kalau ikut benda tu sepatutnya bukan boleh difobiakan, pasal memang dia hukum syarak gitu kan. Jadi orang takut pula sebutnya madu, sebutnya kahwin dua okay. So, sekali lagi bukan nak galak kan, tapi nak kata apa, penjelasan dan penerangan. Bahkan ada di kalangan kita yang kalau disebah kita, saya zaman saya kecil-kecil tu sering dengar lagu-lagu yang dikumandangkan di radio menunjukkan tak bagusnya ibu tiri, bapa tiri kan. Siap nyanyi gitu kan. Nak dengar lagu macam mana? Dengar nyanyi sikit. Nak menunjukkan kata benda tu memang telah ditunjuk dalam, khususnya dalam masyarakat Melayu kita, menunjukkan benda tu macam tak elok. Dia kata apa? Ibu tiri hanya cinta kepada ayahmu saja. Mak tiri syok ke pak tapi bila kau ayah tak ada macam mana? Tapi bila bapak pergi kerja apa, siang kena balun. Tapi jangan tak tahu tuan-tuan, ada ibu tiri yang lebih baik daripada mak sendiri. Saya ada sahabat saya seorang pondok, yang bela dia daripada kecil ialah mak tiri dia, bukan mak dah. Sampai mak tiri dia panggil mak, mak dia panggil makcik. Orang belah baling. Duduk serumah, memang bapak dia kahwin dua lah. Saya isteri pertama tak dapat anak, macam mana pun sikit lah ke sana. Asal nak sebut tu tentang adik-beradik tu. Jadi adik-beradik adalah hukum mahram. Dan istilah mahram ni maksudnya, faham mahram tu, dia ada hukum salam, ada batas aurat yang tak macam orang lain. Orang lain ada batas-batas dia. Ni hukum adik-beradik. Jadi bila hukum adik-beradik nak sebut ini, sepatutnya bila adik-beradik dia istilah berkasih sayang. Sampai kasih sayang tu kalau kelahi pun orang Melayu gunakan pepatah cari-cari bulu ayam lama-lama mencantum juga. Jadi maksudnya kelahi macam mana pun baik. Maksudnya kita ialah adik-beradik, we are brothers. We are brothers lah bro. Guna bahasa moden sikit. Oi bro, kita brothers tau. We are brothers. Ni ada brotherhood. Itu kot bahasa-bahasa orang putih kita ni. Sedar anjing. Itulah dia ada bahasa nampak macam wow kan. Terus sekolah benda ni ada gaduh kelahi besar. Patutnya kenapa dimughalazahkan dengan anjing tu kan. Ubah sedara babi lagi pelik. Sedara babi tu dia babi tu dia anjing tu nampak macam, kenapa macam nak macam maksudnya jahat sangatlah. Dan memang dalam masyarakat kita sebenarnya kita dapat rasa cuaca nampak tak elok. Itu kadang-kadang berlaku perceraian, perempuan ni ada orang lain ambil kahwin. Kita apa ni? Dia macam tu, ada macam tu sikit. Walaupun bukan ya kata tak elok, tapi dia ada macam berbulu sikit di hati dia. Macam tak apa suka. Dia tu kahwin dengan orang ni, janda dia ambil janda ni, ambil duda ni. Dia ada di buah mulut kan benda tu. Okey. Kaedah kita bila ikut syarak betul-betul tak ada masalah.
Baik, seterusnya wal khalatu. 3, yang ni keempat. Seterusnya adalah khalah. Khalah ni kalau bahasa Arab, khalah ialah mak menakan sebelah mak. Khalah. Mak menakan sebelah mak. Arab disebut khalah. Jadi kita adik-beradik perempuan mak kita, adik-beradik perempuan sebelah mak kita. Dan khalah ni kata dia hakikatan au bitawassutin, dengan hakikat maksudnya yang sebenar, maksudnya mak menakan betul adik-beradik mak kita betul, au bitawassutin ataupun dengan perantara. Macam mana perantara ni? Contoh dia bagi perantara ni, ka khalatil abi, seperti mak menakan sebelah mak bagi bapa. Mak menakan sebelah mak bagi bapa kita adalah hukum mak menakan sebelah mak bagi kita. Itu dengan tawassut. Macam mana pun bagi faham mak menakan sebelah mak tu lah kan. Mak menakan sebelah mak boleh faham tak? Itu kita punya mak menakan. Jadi tok kita, tok belah mak punya adik-beradik, itu adalah mak menakan. Kalau kita panggil tok menakan, tu tok menakan sebelah mak. Macam mana pun dari segi grouping apa kita bicara ni, mengikut istilah Quran disebut dengan wa khalatukum. Khalat itu adalah hukum mak menakan. So, macam mana nak kena mak menakan original, mak menakan yang istilah dengan perantara, yang saya ada gunakan bahasa di mak betul dengan mak perantara. Mak perantara adalah mak kita punya mak, satu yang direct, itu adalah mak kita, bapa kita punya mak. Itu adalah adalah hukum mak dengan perantara, dia nenek dengan perantara. Yang ni pun mak menakan betul adalah mak menakan sebelah mak, adik-beradik mak kita yang perempuan. Dan hukum mak menakan adalah adik-beradik tok kita yang perempuan, adik-beradik perempuan tok kita, baik tok sebelah mak, tok sebelah bapa. Itu adalah martabatnya khalat. Hak tu yang kalau disebut bahasa kita tok menakan yang mahram. Hak tu. Jadi nak kenal tok menakan mahram macam mana? Jangan tengok kita kok dia jadi bercelaru, jadi blur pasal dia banyak sangat tok. Tengok bapa kita, tengok mak kita. Mak kita yang mak menakan sebelah mak dia, jadi adik-beradik belah mak dia, itu adalah mak menakan dia, itu adalah hukum juga mak menakan kita. Cuma kita akan panggil tok menakan pasal kita ke bawah. Begitu juga belah bapa kita. Bapa kita itu adalah mak menakan sebelah mak dia, maka itu pun kalau ikut adalah hukum mak menakan sebelah mak kita. Cuma kita dengan bahasa kita panggil tok menakan. Itu kaedah sepih boleh kenal mahram dengan tak terkeliru. Sepih dia jangan tengok ke kita, dia jadi susah. Tengok mak, tengok bapak kita. Bila mak kita itu adalah mak menakan sebelah mak, kalau bapak kita itu adalah mak menakan sebelah mak, kak kita itu adalah tok menakan sebelah mak dan sebelah bapak yang jadi mahram. Itu yang disebut dengan istilah bitawasud. Contoh dia bagi khalatil abi. Khalah abi adalah mak menakan sebelah mak, sebelah bapa. Kalau dengan bahasa kita punya bapa, punya mak punya adik-beradik perempuan. Itu India punya style. Kita punya mak punya mak punya adik-beradik perempuan. Boleh faham tak bahasa itu? Dia senang nak tengok kan. Dia pak menakan dia susah itu. Kalau saya kata bahasa Melayu punya bahasa ni, dia tak nampak rangkaian. Kalau style India dengan style Arab disebut dengan rangkaian, kita senang kenal. Macam mana pun kalau sebut khalah abi, maksudnya bapa kita mak menakan sebelah mak bapa kita. Itu adalah hukum mak menakan dengan perantara. Awil ataupun khalah khalah adalah mak menakan sebelah mak, mak menakan sebelah mak kita. Jadi mak kita punya mak menakan sebelah mak dia,
dengan kita. Hak tu adalah kholah bitawasud, dengan perantara. Kalau tak faham bahasa kitab tu, bagi faham saya punya bahasa. Tak faham tu tanya. Tu yang saya gunakan bahasa sipil je ni. Kita nak kenal tok menakan mana yang jadi mahram tak mahram. Tengok kita kot dia jadi blur pasal banyak sangat tok. Pasal tok menakan sebelah papa pun tok, sebelah mak pun tok kan. Yang nak nama kholah. Kholah ni ialah hukum mak menakan. Tengok bapak kita, tengok mak kita. Bapak kita kalau itu adalah mak menakan sebelah mak. Mak kita pun mak menakan sebelah mak. Kita baru tengok hak tu. Mak menakan sebelah mak, belah mak menakan sebelah mak, mak menakan belah bapak, sebelah mak. Susah berbelit bahasa Melayu ni, dia berbelit sikit ni. Tuan-tuan boleh tengok berbelit bahasa Melayu tu. Kita nak kenal tu. Sekali lagi saya sebut. Mak kita punya mak menakan sebelah mak. Itu adalah kholah. Bapak kita punya mak menakan dia sebelah mak. Itu adalah kholah. Itu adalah kholah dia, dan itu adalah kholah kita. Cuma kat kita, kalau nisbah bahasa Melayu, tu tok menakan. Tapi tok menakan yang kholah. Kholah tu sekali lagi sebutlah, kalau bahasa Arab, kholah ni adalah mak menakan sebelah mak. Jadi kalau ikut mak menakan sebelah mak, itu sebelah bapak tu. Kalau ada melalui bapak, ada lelaki yang akan memperantarakan kepada mak menakan, tok menakan sebelah. Kalau dengan bahasa kita tok tu, itulah dipanggil mak menakan sebelah mak dengan perantara, bitawasud. Ada bahasa kitab yang kot rumit sikit tu. Tapi itu istilah kitab. Itu baca kitab Arab ni tuan, kalau kami belajar pondok, belajar sampai faham bahasa kitab tu, sebiji-sebiji baca balik sampai reti lah apa dia punya line tu. Clear nampak line dia tu. Baik, seterusnya adalah wal ammatu, adalah ammah. Ammah ni ialah mak menakan sebelah bapak pula. Mak menakan sebelah bapak, ammah. Hakikatan au bitawasuti, sama ada mak menakan sebelah bapak yang betul, yang original, ataupun dengan tawasud. Jadi mak menakan sebelah bapak ni macam mana? Adik-beradik pak kita yang perempuan, itu ialah mak menakan sebelah bapak. Kalau Arab disebut ammah. Kalau mak menakan sebelah mak, itu dia panggil kholah. Arab beza, bahasa Inggeris tak beza, bahasa Melayu tak beza. Arab tuan-tuan bila sebut ammah, kita faham sebelah bapak. Bila sebut kholah, ini ialah sebelah mak. Mak menakan sebelah mak. Siapa datang? Kholah saya datang. Faham tak? Tu cantik bahasa Arab. Bahasa dia spesifik. Kenal lah siapa dia. Kalau orang putih lagi lah, siapa datang? Who come to your house? My uncle. Uncle mana? Uncle from my mother, uncle. Man from uncle. Man from uncle. Tak faham sudah. Jadi kalau ikut tu 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita perhabiskan bagi cukup 7. Wa bintul akhi, seterusnya adalah anak menakan perempuan daripada adik-beradik lelaki. Anak menakan perempuan daripada adik-beradik lelaki. Jadi adik-beradik lelaki kita, anak perempuan dia, hak tu adalah mahram kita. Jadi adik-beradik lelaki kita, anak dia tu, anak perempuan dia tu, itu mahram kita. Boleh salam. Jadi adik-beradik lelaki kita, dia ada anak perempuan, dia salam dengan kita. Jadi kita dengan dia tu ialah anak menakan daripada adik-beradik lelaki. Kalau dia dengan kita ni adalah dia, pak menakan sebelah pak. Jadi yang ni kita pandang ke kita ke bawah. Okey, satu wa banati auladihi min dzakarin wa unsa. Begitu juga kata dia, anak-anak perempuan daripada anak-anak kita. Jadi istilahnya anak menakan adalah mahram, cucu pun sama lah. Cucu mana? Cucu daripada anak-anak kita yang lelaki ataupun perempuan. Banatu auladihi. Ya.
Tu cucu dia, saya silap ke cucu tu. Banatu auladi akhir tu. Anak-anak perempuan daripada anak-anak perempuan, cucu perempuan daripada anak-anak melakan kita yang lelaki ataupun yang perempuan, adalah hukum cucu menakan. Tadi kita tengok ke atas, pak menakan. Yang ni kita tengok anak menakan ke bawah. Jadi kalau saya sebut dengan contoh dengan salur galur tu, kita adik-beradik lelaki kita, okey, anak daripada adik-beradik lelaki kita yang lelaki ataupun yang perempuan, mahram lah. Cuma kita sebut yang haram kahwin perempuan tu mahram kita. Baik, anak menakan kita yang lelaki daripada adik-beradik lelaki tu, dia pula nanti dia kahwin dapat anak tu dengan kita dah cucu lah tu. Itu pun adalah hukum anak menakan. Pasal yang ni adalah anak menakan lelaki daripada adik-beradik lelaki kita. Kalau anak menakan perempuan pula ni, anak menakan perempuan dia kahwin dapat anak pula, yang tu pun anak pula anak perempuan. Itu juga adalah hukum anak menakan kita daripada anak menakan adik-beradik lelaki. Boleh faham tak tu? Nak tahu CP mudah. Kalau tadi saya sebut jangan tengok kita ke cucu tu payah kan. Ke anak menakan, anak daripada anak menakan, tengok adik-beradik kita, tengok adik-beradik kita, tengok anak adik, adakah itu cucu dia? Bila itu cucu dia, itu adalah anak menakan kita. Boleh faham kot? Macam mana kita sebut atas ni, mana tok kita itu ialah adik-beradik dia, itu adalah mak menakan kita dan pak menakan kita. Moyang kita, adik-beradik dia keliling dia, itu adalah dah monyet lah. Okay. Monyet kita dah monyet kita. Apa bahasa itulah. Saya nak sebut kaedah sipir macam mana supaya jangan bercelaru, macam mana nak kenal siapa mahram tu. Pasal Melayu ni kita kadang tak ada beri sipir betul. Macam mana nak kenal salur galur tu, salur galur titihan tu, mana yang nak jadi mahram tak mahram tu. Baik, seterusnya adalah kata dia min zakarin wa unsa wa bintul ukhti, anak perempuan daripada adik-beradik perempuan. Jadi anak menakan kita daripada adik-beradik perempuan kita. Hak tu juga adalah hukum anak menakan, anak menakan yang mahram. Kata dia wa banati auladiha min zakarin wa unsa, begitu juga anak-anak daripada anak-anak perempuan daripada anak menakan kita tu, adalah hukum cucu menakan daripada adik-beradik, daripada anak menakan daripada adik-beradik kita yang perempuan. Tu bahasa Melayu dia susah tu. Macam mana pun saya sebut tu dengan bahasa Melayu saja. Saya tak nak campur-campur dengan bahasa lain. Kalau ikut kita dah selalu 7, kita bilang sekali lalu 7 tu siapa? Yang ni saya bilang pun dengan saya tak bilangan banyak-banyak, bilangan sekadar 7 yang satu level aja. Okey. Siapa dia mahram kita? Kalau nisbah kita yang dengan sebab keturunan. Mak itu bawah anak perempuan, tepi adik-beradik perempuan 3, untuk mak menakan sebelah mak menakan sebelah bapak, lagi anak menakan daripada adik-beradik lelaki, anak menakan daripada adik-beradik perempuan 7. Boleh bilang macam tu min wara'il qalbi, dengan hafalan boleh, senang kena kepayah. Kalau kita susah nak tengok yang ke atas tu, ambil ni copy paste letak tu tempat. Bahasa mudah gitu Kita sekali lagi sebut 7 tu siapa? Mak kita satu, anak perempuan kita, adik-beradik kita. Kalau syarah macam mana dah syarah tadi lah, sekadar untuk bilang 7 kan. 3 adik-beradik perempuan, ibu sebapak atau si ibu. Lepas tu mak menakan sebelah mak yang original, bukan yang photostat, bukan yang import. Mak menakan sebelah bapak, ada khalah dengan amah. Lepas tu anak daripada adik-beradik lelaki, anak perempuan daripada adik-beradik lelaki. Kita dah sebut ni mahram. Dia juga anak perempuan daripada adik-beradik perempuan 7. Pelajaran petang ni ada 7 tu. Ada soalan? Boleh? Ya.
Ya. Macam mana? Dari segi hukum tu macam mana? Ya, memang selalu soalan tu memang sering ditanya. Bolehkah dibubuh bin itu? Kaedah asal atau macam mana kita bicara tadi, kalau memang anak tu istilahnya luar taraf lah. Macam mana pun, kalau kita belajar dalam bab muamalat, dia ada satu bab yang namanya bab ikrar, bab mengaku. Nisbah nak mengaku anak harus dan boleh dan sah seorang lelaki dia kahwin seorang perempuan dengan tarikh nikah dia, dengan tarikh dia isteri dia beranak, walaupun isteri dia hamil 9 bulan, tapi dengan dia tarikh dia kahwin, dengan tarikh dia lahirkan, isteri dia lahirkan anak tu, ada masa 6 bulan ke atas. Sah untuk lelaki ni membentikan anak tu ke dia. Dan bab tu dalam bab muamalat dipanggil bab ikrar, dia bab mengaku. Hang nak mengaku, nak menyanggup, nak mengatakan ini anak hang, nak membentikan anak ni kepada hang. Tanggungjawab, you ambil responsible itu lah. Walaupun kalau ikut tu anak luar, di atas kebolehan dan keharusan, enakmen tu ada, dan enakmen tu ada yang negeri kita memang dipakai, dan memang enakmen syarak pun ada, dan memang asalnya enakmen syarak tu maksudnya memang boleh. Sebab dia nak dakwa dan ikrar, dan cuma dia yang ni bukan bab dakwa, silap saya sebut, dia boleh nak ikrar, maksudnya dia nak mengaku kata ini adalah anak dia, walaupun kahwin baru 7 bulan tapi kandungan 9 bulan, ada kandungan ajaib sikit, tapi dia nak dakwa itu anak dia yang sah untuk dibin dengan binti ke dia. Satu yang berlaku sekarang atas enakmen itulah. Baik, itu di atas ikrar. Macam mana pun atas kaedah syarak, pasal dia ikrar dari segi boleh. Macam mana pun hukum, setiap manusia dia mesti menghukum mengikut apa yang realiti pada diri dia. Khususnya nanti katalah anak yang lahir tu anak perempuan, jadi kalau kata nak menikahnya esok tu, perlukan wali. Wali kalau ikut pentabat besar sekali bapak. Memang kalau ikut atas binti dia lah bapak, tapi dia bukan bapak yang sah sebenarnya, tapi dah dia sah taraf, pasal tempoh cukup, dia pun buat pengakuan dan IC pun seorang anak memang bubuh nama dia, tapi dia kena faham bahawasanya yang tu bukan anak dia yang sah. Cuma hukum ikrar sah, dia tahu hukum dunia, tapi bila yang tu bukan wali yang sah, jadi kalau ikut dia tak layak jadi wali. Cuma helah untuk supaya jangan membongkar benda yang dah maksiat lama, dia pun dah tobat jadi orang baik lah, jadi ustaz lah tu lah ni. Buah pergi contoh gitu. Nak buat macam mana? Apa kaedah dia? Kalau dia pergi mengaku dekat Tok Naik tu, yang ni sebenarnya anak luar saya, tu kah? Tak payah cerita lah benda-benda bodoh tu. Membuka pekong di dada tak disuruh, meludah ke langit kena muka sendiri. Yang ni bukan mudah muka ledah ke langit, ludah muka betul-betul. Alat apa dia pakai yang tanya saya. Macam mana pun nak sebut, kita tak disuruh membuka pekong maksiat kita. Untuk buat macam mana? Walaupun katalah dia ni dah tobat dah bagus jadi ustaz, memang anak ni luar taraf, sepatutnya dia boleh akad nikahkan tu dengan kebolehan yang ada pada dia, tapi dia tahu yang tu bukan anak dia. Katalah gitu, apa teknik supaya jangan bongkar rahsia? Wakil Tok Naik tu nikahan. Pasal memang kalau ikut wali dia bukan dia, wali dia ialah wali hakim ni. Apa teknik nak buat? Wakil Tok Naik lah nikahan. Tok Naik nikahkan. Jadi dia tak ambil atas nama wali, walaupun dalam surat tulis berwalikan bapanya. Wali tulis apa wali, tapi yang menikahkan dia sebenarnya bukan bapak dia, walaupun atas nama tu dia kata dia wakil kat Tok Naib, tapi sebenarnya yang jadi wali anak dia tu adalah wali hakim. Betul? Sah. Tapi kalau dia buat bodoh-bodoh, anak aku, dia buat padahal dia tak cukup taraf, walaupun sah atas kaedah ikrar, tapi realiti bukan anak dia, tak sah nikah. Cuma dosa dekat dia, dosa tak kat anak. Anak mana tahu, orang lain bukan tahu, yang tahu dia. Yang tu yang setiap orang kena mengaji bab-bab tu, tertambah orang yang pelaksana dosa ni. Pasal macam mana nak pelepas daripada dosa tu dan jangan melibatkan sampai ke belakang ni jadi dosa lain.
Satu, ya. Masa saya jawab soalan tu. Ya. Mana? Tuan. Masa nak cerita tu selesai dah tu. Kalau yang tu kalau saya sebut masalah wali kan. Seperti itu juga dalam bab pesaka. Cuma kalau ikut bila dia dah bintikan anak tu kepada dia, katalah penyataan pun tak ada. Bila bab pesaka nanti katalah sepatutnya tak dapat pesaka tu pasal anak luar. Tapi dah binti, esok dia minta hak pesakaan, hak pewarisan. Jadi kena bagi ya. Kalau ikut dia dah makan harta batil, tapi dia tak tahu bahawasanya dia makan harta batil. Yang salah ialah bapak dia yang mengaku. Jadi dari segi kes macam ni, siapa yang buat ikrar tu, akhirat esok dia bertanggungjawab. Betul dia kena ada ilmu lah. Dalam keadaan status dia dah berdosa tu, nisbah saya sebut tadi, macam mana nak pelepah diri dalam bab wali. Begitu juga masalah harta. Macam mana nak pelepah supaya nanti tak hukum anak luar tu hukum makan pesaka padahal dia tak layak makan pesaka. Kaedah dia kaedah wasiat lah. Ataupun bagi masih hidup, hebah hidup. Sikit saya sebut itu, tuan-tuan tak faham tanya lain. Tapi saya nak sebut kata itu kaedah nak pelepah, supaya jangan nanti dia ada dosa dengan sebab dia ikrar itu. Ada orang yang tak sepatutnya makan pesaka, yang makan pesaka, yang mengurangkan hak pesakaan pada orang lain. Satu nak jadi warak, sekali lagi saya sebut, tadi pun saya ada sebut, tak akan jadi warak dan takwa melainkan dengan ilmu. Dia tak boleh dapat. Tak akan boleh jadi wali, jadi takwa, jadi warak melainkan dengan ilmu. Dia dengan ilmu baru boleh jadi warak dan takwa. Kalau tidak dia takwa. Sikit semua itu. Rasa saya dah bagi penjelasan tu. Ya. Ya. Betul? Ya. Betul tu. Cuma itulah bahasa dia tak mau jadi wali tu istilahnya nanti membongkar sesuatu lah. Satu ada teknikal yang saya dah sebut tadi. Kaedah dia jangan dibongkar lah benda tu. Orang kata yang dah lama tu pun orang pun dah pakat menyesal dah. Kalau dah tobat, bagus dah tobat tu. Tapi bila diusik balik, luka lama berdarah kembali, membongkar semula benda yang busuk buat apa? Jadi istilahnya cari teknikal macam mana supaya yang benda tak elok tu terus disembunyikan tapi masih sah pelaksanaan dengan hukum syarak. Satu kaedah dia jangan gunakan istilah saya tak nak jadi wali pasal ini bukan anak saya. Tak kecoh satu dunia tu. Tambah pula bukan orang jalan-jalan, semua orang besar-besar, semua pemimpin lah tu. Penin. Jadi apa kaedah teknikal dia? Diam aja, wakil dia kata naik. Selesai. Dengan wakilkan Tok Naib tu bunyi nampak wakil, tapi sebenarnya bukan wakil pun. Dia tak ada kuasa wakil pasal dia bukan wali. Sebenarnya memang Tok Naib tu lah sebenarnya yang menikahkan anak dia. Tapi atas bahasa istilah telah mewakilkan. Sebenarnya memang walinya adalah wali hakim. Tengok. Jadi bahasa tak mau nikahkan anak pasal dia bukan bapa yang betul. Istilahnya membuka pekung yang sepatutnya tak dipekungkan perkara itu. Tengok. Ada lain. Jadi kalau tak ada tu kita tangguh situ. InsyaAllah kita sambung ni masih dalam bab mahram ni lah. Pasal ada beberapa perkara yang nak lihat dari segi bab susuan dan bab musaharah, dan juga bab-bab haram sementara, yang haram bermadu. Ada bab lagi yang berkaitan bab tu. InsyaAllah kita sambung akan datang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.